Lepas itu ada satu hadis daripada Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ni dapat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dia pernah bercerita. Dia kongsi satu cerita. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berjalan dengan Nabi satu hari. Aku duduk belakang Nabi. Faqala ya gulam. Nabi panggil aku, budak, mai sini. Ibn Abbas ni muda. Masa Nabi wafat dia baru tingkatan 3. Muda lagi dia. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Budak kecil, aku nak ajar kau pagi ni ada beberapa nasihat. Kau kena pegang nasihat ini. Boleh ya Rasulullah, saya suka. Kata Nabi, number 1, ihfazillah yahfazka. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Yang keempat, wa idza ista'anta fasta'in billah. Yang kelima, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Yang keenam, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan yang ketujuh kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nasihat ini walaupun diberikan kepada Ibnu Abbas, tapi wajar nasihat ini juga dijadikan pegangan kepada kita, khususnya suasana pandemik ini. Pertama, Nabi beritahu kepada Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Tuan-tuan, inilah kalimat yang tak ada wujud lagi dalam kamus masyarakat di Malaysia sekarang. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Di Malaysia sekarang yang ada adalah kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Tak tahulah ngapa kita. Orang suruh Allah jaga kita. Ni bukanlah nak menghina orang buat slogan tu. Dia pun tak tidur malam cari slogan. Betul dah tu. Betul dah. Tapi dah sampai masa tukar lah. Allah jaga kita lah pula. Kita dah tak jaga dah sama kita. Roblox tak ada dah. Dulu ada kita jaga kita, SJR, polis tanya, nak pergi mana surat, ada jaga sama-sama kita. Ini, tuan-tuan, tak ada lah, apa Kelangkawi, kita Highland, macam-macam lah, tak ada dah. Siapa yang hidupnya tak nak dijaga oleh Allah? Sudah pastilah, orang tak sioman saja yang tak nak hidupnya dijaga dan dipelihara oleh Allah. Khususnya pada musim-musim wabak sebegini. Apa cara nak mendapat penjagaan? Apa cara yang dikatakan kita jaga Allah, Allah jaga kita? Kata ulama, jaga Allah ini adalah jaga batasan-batasan yang Allah gariskan, jaga hak Allah, jaga segala perintah dan larangan. Jika semua itu kita berjaya laksanakan, maka kita termasuk orang yang menjaga Allah sebaik-baik penjagaan. Inilah golongan yang disebut dan disanjung oleh Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah nikmat yang dijanjikan kepada kamu wahai hamba yang sentiasa hafiz, sentiasa menjaga, iaitu menjaga peraturan, menjaga larangan dan bagai-bagai. Surah Qaf ayat 32. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, penjagaan dari Allah ni pula ada dua. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Apa yang Allah akan jaga kita? Pertama, Allah akan jaga kita dengan memenuhi segala keperluan duniawi kita. Memelihara badan kita, memelihara anak kita, keluarga kita, harta kita. Dan Allah akan arahkan ada malaikat khusus untuk jaga kita. Oh, special tu. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang aku utuskan bergiliran menjaganya dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Baik itu kalau kita jaga hak-hak Allah, Allah akan jaga kita menerusi malaikat yang diutuskan untuk menjaga kita. Dan Allah berjanji akan tetap menjaga anak-anak kita walaupun kita dah tak ada lagi. Perkara ini sebagaimana telah dibuktikan dalam kisah dua anak yatim
yang ditolong oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir dia bantu membina dinding rumah anak yatim yang hampir roboh. Ni kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi disebutkan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Surah Al-Kahfi ayat 82. Apa sebab dia ditolong? Sebab dalam ayat 82 apa Allah Ta'ala sebut? Wa kana abuhuma salihah. Sebab dulu arwah ayahnya adalah orang yang soleh. Jadi kalau kita jaga Allah, bukan sekadar kita dijaga, anak cucu kita pun Allah jaga lagi. Itu kepentingan jaga Allah. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, penjagaan dari Allah yang kedua adalah Allah akan jaga agama dan iman kita. Dan ini adalah penjagaan yang paling agung dan paling mulia. Caranya, Allah akan jaga kita daripada perkara-perkara syubhat dan menjaga kita daripada terikut dengan syahwat yang diharamkan. Contoh, bagi orang lelaki, walaupun songkok kopiah atas kepala, kalau bab perempuan dia ada kalah sikit. Dia ada kalah sikit. Walaupun pakai kopiah sekalipun, bab perempuan dia kalah sikit. Dia kalah. Ya, itu normal lah. Jangan lelaki minat sama lelaki, sudahlah. Minat dengan perempuan tu lantak dia lah. Tapi kalau tanpa kawalan, merosakkan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala rekodkan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf digoda habis-habisan oleh Zulaikha. Habis-habisan. Hingga kan ketika itu dalam Quran Allah rekodkan bahawa Nabi Yusuf, walaupun dia Nabi, terdetik juga dalam hatinya untuk buat. Nak terbabas tu ada dah. Maknanya wow tu ada. Laki-laki wow tu ada. Tapi kenapa tak jadi? Allah yang selamatkan dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya wanita itu bermaksud melakukan perbuatan keji itu dengan Yusuf. Wa hamma biha. Dan Yusuf pun ada maksud untuk melakukan benda itu. Maknanya ada. Tapi Allah Ta'ala sebut, laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Andai kata dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, maka kami palingkan dia daripada kemungkaran dan kekejian. Allah Ta'ala sebut, aku yang palingkan dia. Sebab dia terus melihat kebesaran Allah. Sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba-hambaku yang terpilih. Surah Yusuf ayat 24. Baik itu, ini penjagaan Allah. Dulu kalau orang kita lah pergi luar negara, suka sangat. Terutama pergi negara macam kita tak parak sangat Australia lah. Kalau pergi Australia, macam dekat Sydney, ada satu pantai tu dia panggil Bondi Beach. Bondi Beach ni dia nudist, untuk pantai orang mandi telanjang. Saya tak tengok orang cerita kan, ada orang kata, ustaz tahu, mana tahu. Nak saya pergi juga, tapi U-turn balik lah, salah pantai. Ingat nak cari kelah, tengok apa, tak baju lah ke ni. Jadi kita lari ke pantai, ada Manly Beach, macam pantai ada, tapi yang Bondi Beach tu memang nudist. Kita tak pernah tengok orang jenis bersalai tepi pantai tak baju ni. Jadi wow tu keluar juga. Waduh ada. Sebab dah ramai-ramai tu selamatlah keluar. Rupanya dekat kawasan Bondi Beach ni ada je student kita duduk. Dan student kita yang duduk situ, belakang dia orang tak baju semua. Tapi dia orang masjid tak tinggal, puasa kuat, ibadat kuat, baca Quran. Jadi bila makan-makan, macam mana awak jadi tak tergoda ke benda-benda gini? Jadi mungkin dah kalih ke, tapi saya melihat ini Allah pelihara mereka. Kita tak pernah tengok tu, wow.
Dia dah tak ada huruf dah. Malah wow tak ada, ber tak ada, ya tak ada, apa tak ada. Dia dah kalih. Kata orang Pantai Timur, dia dah tak selok dah menengok benda gitu. Allah pelihara. Dan kita doa moga Allah pelihara seluruh pelajar-pelajar kita di luar negara lah daripada benda gitu. Ini yang dimaksud pemeliharaan Allah.